Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam, walhamdulillahilladzi akramana bil Qur'an, walhamdulillahilladzi manna 'alaina bi sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Mana kalimat alhamdu itu adalah satu lafaz pujian yang diucapkan, dan lafaz itu khususan, bukan untuk memburukkan, bukan untuk menghina, akan tetapi satu lafaz untuk memuliakan dan memandang hebat, seperti mana Allah Subhanahu wa taala Maha mulia, Dia Maha hebat, Maha berkuasa. Lalu kita bersyukur kepada Allah dengan makrifah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mengenalnya. Lalu kita menyebut alhamdulillah. Disebabkan kita tidak akan memuji Allah, kita tidak akan menyebut lillah, melainkan kita benar-benar mengenal Allah dengan iman yang sahih, iman yang sah. Sekiranya seseorang itu mengkaitkan Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan, tetapi tidak mengakui keagungannya, menolak kewujudannya, menolak kemuliaannya, maka dia belum lagi mempunyai iman yang sah. Seperti mana kita mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari situ ilmu aqaid, dari situ ilmu aqidah Islam, aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apabila kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah, aku ni saksi bahawasanya tiada Tuhan yang aku sembah melainkan hanya Allah. Akan tetapi sekiranya seseorang itu sekadar melafazkan di lidah dan membawa makna dalam hati secara zahir, belum lagi sah pada syahadahnya, sehingga perlu mengakui tentang kewujudannya, sifat-sifatnya. Itu dia sudah akidah. Bahkan asyhadu an la ilaha illallah itu terhimpun dengan 50 sifat Allah yang wajib dia beriman. Ada kaitan dengan sifat wajib, ada kaitan dengan sifat mustahil. Lalu tidak sah iman seseorang kalau sekiranya i'tiqad itu bersalah dengan i'tiqad yang sebenarnya. Maknanya pegangan akidahnya itu dengan pegangan akidah yang salah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu wujud, qidam, baqa, wa khalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar. Sampailah kepada 20 sifat yang wajib atas Allah, tetapi semua daripada sifat 20 yang wajib itu ada sifat berlawanan 20 lagi, iaitu mustahil pula. 20 campur 20 dah ada 40. Ambil yang 40 dulu pun tidak mengapa. Agar sah dulu iman kita sebagai iman orang yang jazam dengan taklid. Iman ini adalah iman yang tak akan berubah. Taklid adalah ikut guru menerangkannya, menjelaskannya, sama ada secara ringkas ataupun secara terperinci, lalu wajib baginya dengan akal menerimanya. Seperti mana kalau sekiranya dikatakan wajib dikatakan tidak ada, maka wajib bagi akal mengikut tidak ada.
Wajib bagi akal menerima ada, maka akal mesti menerima ada, dan menafikan tidak ada. Mustahil pula pada akal sesuatu yang dikatakan ada pada akal tetapi tidak diterima disebabkan pada buktinya tidak ada, lalu datangnya kemustahilan, maka hendaklah menolaknya. Seperti mana contoh, wajib bagi Allah itu wujud, akal wajib terima. Mustahil Allah Subhanahu wa taala itu adam. Adama ni maksudnya ada permulaan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dah bagi tahu dirinya itu qidam, tanpa permulaan, tanpa akhir juga. Perkara ini sangat penting disebabkan sah iman berdasarkan dengan kita mesti kenal Allah pada sifat dia. Seperti mana juga bukan sekadar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada 9 sifat kat situ. 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat harus, jadi 9. Itu semua adalah wajib bagi kita mengetahuinya. Kalau sekiranya tidak, belum sahnya iman dan syahadah yang kedua tadi atas kita. Mungkin kita tak tahu 4 sifat wajib atau Rasul, tapi apabila diberitahu wajib kita terima. Itu nama iman, itu nama ilmu, taklid, terima saja. Sifat bagi Rasul itu sidik, fatanah, amanah, tabligh. Sidik itu benar, maka mustahil bagi seorang Rasul itu kadhib, dia berdusta. Dia fatanah, dia sangat cerdik orangnya, pandai, bijaksana. Mustahil baginya jahlun, jahil, tak tahu. Amanah, itu sifat wajib bagi Rasul. Allah wahyukan sesuatu untuk Rasul, wajib baginya sampaikan kepada umat dia. Mustahil dia kitman, ataupun mustahil baginya itu khiyanah, yakni berkhianat atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah tadi. Kemudian tabligh, menyampaikan, sifat wajib bagi Rasul. Lawannya kitman, menyembunyikan. Jadi yang wajib 4, yang mustahil 4, ada lagi 1 untuk mencukupkan jumlahnya 9. Sifat harus bagi Rasul adalah dia manusia, dia makan, dia minum, dia sakit, dia pun merasai sesuatu macam kita rasa. Ada kalanya dia lupa, macam kita pun lupa. Dia juga bersifat dengan sifat lemah seperti mana kita juga lemah. Dia juga ada nafsu, dia juga ada syahwat, dia juga ada keinginan. Itu harus bagi Rasul memilikinya. Bahkan sampai dia masuk ke dalam pasar, kadang-kadang dia juga berhibur, bersukan. Itu harus bagi seorang Rasul. Lalu tidak sah iman kalau sekiranya orang beranggapan itu bukan Rasul kalau begitu. Yamshuna fil aswaq, kalau Rasul itu masuk ke dalam pasar, hati-hati, itu bukan Rasul tu. Takkan Rasul masuk pasar. Jadi dia menolaknya tentang sifat harus bagi Rasul. Dalam Quran sendiri Allah sebut para Nabi, para Rasul yamshuna fil aswaq, mereka pun kena keluar cari nafkah. Dia dah ada pembayarannya, lalu dia pun pergi ke pasar untuk beli apa nak dinafkahi oleh untuk ahli keluarga dia. Yamshuna fil aswaq. Lalu sebagai manusia kata, apa Rasul masuk pasar? Lalu begitu juga apabila orang hari ini, kalau dikatakan dia Islam, keturunan Islam, namanya Islam, tetapi apabila dikatakan saya rasa bukan Rasul kalau keluar masuk pasar ni, bukan Rasul kalau berhibu-hibu, bukan Rasul kalau sekiranya tawurian gelap tahu. Rasulullah pun berhibur dengan para sahabat Rasul. Rasulullah pun pernah buat lawak jenaka. Rasulullah juga ketawa nampak giginya. Lalu kalau dikatakan itu bukan Rasul, Rasul tak buat begitu, tak sah iman dia.
Apatah lagi kita pada sifat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita kena tahu tu disebabkan dia fardhu ain. Fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mislu ma annakum tantiqun. Demi Allah yang menciptakan langit dan juga bumi, innahu lahaqq, sesungguhnya benar-benar dia wujud. Ini adalah dalil sifat wujudnya Allah. Innahu lahaqq mithla ma annakum tantiqun, seperti mana yang telah mereka tuturkan, mereka sebut-sebut Allah wujud. Betul itu lahaq, benar-benar ada, benar-benar al-haq tu wujud. Lalu apabila kita mengetahui kewujudan Allah, beriman dengan kewujudan Allah, satu lagi kita kena tambah, mustahil dia tu. Mustahil Allah Subhanahu wa taala pernah tidak ada. Lalu dia cipta diri dia tadi, sifat mustahil. Qidam terdahulu telah ada. Mustahil Allah ada permulaan, mustahil baginya ada pengakhiran. Firman Allah wal awwal wal akhir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha awal, dia juga maha akhir. Tapi maksud maha awal, maha akhir adalah tanpa permulaan, tanpa akhir. Baqa, kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Lawannya pun mustahil, fana, binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya Allah, yang lain kullu man 'alaiha fan, semua binasa. Lalu di sinilah yang menyebabkan sah bukan sekadar iman, sah pada syahadah, sah alhamdulillah yang kita baca. Jangan kita beranggapan ada orang yang setiap kali dia baca, dia amal, dia akan dapat pahala. Di dalam aqidatul Islam Ahlussunnah wal Jamaah ada orang yang solat, ada orang berzikirullah, ada orang selawat, tak jalan pahala dia, tak jalan pahala dia. Ini mengikut ulama aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan ulama aqidah Ahlussunnah wal Jamaah kita berfatwa, apabila seseorang itu ada di lidahnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi pada hakikat dalam hatinya tasdik tidak ada, maka dia belum beriman. Terjemahan bukan dikatakan dia telah beriman. Lafaz dua kalimah syahadah juga bukan dikatakan beriman. Keimanan adalah tasdik fi qalbi melalui sifat-sifat Allah tadi. Mengapa agaknya kita berbicara demikian? Disebabkan ada saja orang yang ada dua kalimah syahadah, dia tidak tinggal solat. Dalam solat pun ada dua kalimah syahadah. Tetapi apabila berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kewujudan Allah, kesalahan dia sudah akidah. Orang ini dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan laisa kamitslihi syai', dia tidak boleh disamakan, diumpamakan, diserupakan dengan sesuatu. Dia sudah akidah mukhallafatu lil hawadis, kesalahan Allah daripada segala yang baru. Al-lil hawadis, yang baru itu makhluk. Jangan kita berpegang dengan akidah yang orang mengatakan Allah cipta kita, tapi pemikiran Allah tak cipta. Dia kafir, di mana tidak sah. Allah cipta kita, dia cipta langit, dia cipta bumi, tapi takdir, ketetapan kita nak ke mana tak ada kaitan dengan Allah. Dia kafir, imannya tidak sah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan dia menciptakan apa yang kamu buat, termasuk pemikiran yang apa kamu fikir, itu semua daripada Allah dulu. Khalaqakum, cipta kamu, wa ma ta'malun, apa yang kamu buat. Dalam hati pun ada sesuatu yang kita buat. Kita lintaskan sesuatu, kita bayangkan sesuatu, itu semua daripada Allah. Mustahil seseorang boleh membayangkan sesuatu yang tidak pernah
Allah cipta bayangan tu. Lalu ada orang yang demikian, maka iman dia tidak sah. Walaupun dia solat, walaupun dia puasa, walaupun dia haji ke apa saja ibadah wajib yang dia buat, tapi iman dia tidak sah. Iman tidak sah. Jadi seperti mana seseorang yang memang kita diajar untuk menyebut Alhamdulillah sebagai tanda syukur kepada Allah, tapi Alhamdulillah juga boleh jadi sah, Alhamdulillah juga tak sah kalau sekiranya akidahnya tidak sah. Kalau akidahnya sah, Alhamdulillah diberi pahala oleh Allah, diberi ganjaran. Oleh kerana itulah wajib bagi kita untuk ikhtiar, berusaha untuk mengetahui pada bahagian aqaid tadi, pada bahagian yang ada kaitan dengan pegangan kita tak agama. Dia sudah aqidatul Islam, mustahil kita perlu mencari Allah. Allah tak perintah cari dia, tapi Allah perintah kita beragama. Mengapa agaknya? Secara logiknya, orang besar dalam dunia ni macam baginda Tuanku Perdana Menteri, cuba cari, tengok, pergi cari dia. Jumpa dalam TV, dalam surat khabar ada. Ni pergi jumpa berhadapan. Oi, susah. Nak kena pakai adun dulu, wakil rakyat dulu. Nak lepas-lepas, tak tahu berapa orang boleh lepas. Kecuali kalau kita mari, kita kata saya ada 10 bilion nak bagi, Perdana Menteri boleh hadir ke rumah saya bagi cek. Oh, dia hadir. Tapi kalau RM10 tak mari. Kawan kita sebelah rumah pun tak mari. Lalu bagaimana pula kita perlu mencari Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala tak perintah kita bangun pergi cari aku, tapi kamu kena bangun amal apa yang aku suruh dalam agama aku. Lalu kalimah Alhamdulillah yang kita baca mesti ada al-ikhtiyar, usaha untuk memahami bacaan. Sebab memahami bacaan dikaitkan dengan sebahagian daripada iman, syu'abul iman. Seorang yang beriman mesti dia mahu ikhtiar, berusaha untuk mengetahui apa saja yang dibaca ada kaitan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ciri-ciri orang yang beriman dengan iman yang sejati. Dia tidak akan biarkan dirinya tanpa mengetahui apa yang dia baca. Walaupun mungkin dia telah mengetahui, ingat lalu lupa, tapi dia usaha lagi untuk kembali mengingatnya. Dan perkara ini bagi kita hanya secara ijmali, mengetahui secara ringkas memadai, tapi mesti masuk dalam hati juga. Walaupun ringkas, sebutan di lidah ringkas, maksud di lidah pun ringkas, maksud di hati pun ringkas, penghayatan pun ringkas. Itu nama ijmali, secara ringkas. Dia fardu ain. Tapi bagi para alim ulama, orang yang mengajar agama, dia fardu kifayah. Mesti di antara ulama tahu dalil hujjah, itu nama tafsili, lebih teliti lagi, lebih dalam lagi. Itu bukan bahagian kita. Kerana kita tak mampu nak menggali dalil dan hujjah. Kita boleh dapat dalil Quran, tapi kita tak tahu ini dalil dan hujjah macam mana. Mana tahu kita dalil yang kita ambil itu dah mangsuh ayatnya, hukum pun dah tak ada, kita pakai ayat yang telah mangsuh hukum. Mana nampak sungguh kejahilan dia tu. Nampak sungguh kejahilannya. Lalu ulama kita mengajar, apabila kita menyebut Alhamdulillah, ikhtiar agar Alhamdulillah kita termasuk daripada sesuatu ilmu yang ada di dalam lafaz tersebut. Bukan sekadar Alhamdulillah disebabkan kadang-kadang kawan kita yang bukan Islam, dia buat Assalamualaikum, dia buat Alhamdulillah. Dekat India ada sami-sami perempuan, dia baca Quran, dia naik tangga Bismillah,
Video dia dah tersebar banyak dah. Bismillah. Nek tanya, dia sebut nama Allah Ta'ala ke Bismillah itu? Bagaimana dia kena Allah cara gitu? Adakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah memang menyebut namanya dalam keadaan sujud selain kepada dia? Tapi ada manusia begitu. Sah ke iman gitu? Itu bukan orang beriman, memang orang kafir. Jadi nak bagi maksud hikmah di sini adalah orang bukan Islam bila dengar dia pun nak sebut. Jadi begitu juga kita, apabila kita dengar bukan sekadar sebut, tapi kena tahu apa yang kita sebut dengan ilmu. Bila kita sebut Bismillah, dia buat Alhamdulillah, tapi tanpa makna dan kita tidak mengetahui rukun dalam sebutan tadi. Sama macam orang kafir dia menyebut, dia pun tak tahu apa makna rukun dalam sebutan. Sebab semua daripada lafaz zikir ada rukun dia. Bahkan ayat Quran yang kita baca bermula Bismillahirrahmanirrahim ada rukun dia. Rukun dia kembali balik pada i'tiqad. Bila dia sebut Bismillah, kembali balik pada 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, satu sifat harus masuk dalam itu. Kaunuhu muridan, keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa berkehendak. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa berkuasa sehingga memberi kesan pada alam ni atas kuasa Allah. Bukan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu boleh bergerak-gerak, berpindah-pindah. Sangat mustahil Allah berjuzuk, berarah, berpindah, bergerak ke sana kemari. Itu bukan zatnya Allah, bukan Allah itu. Tapi yang bergerak-gerak itu apa? Itu makhluk. Tapi kesannya macam mana makhluk boleh bergerak? Iaitulah kembali kesan atas kehendak Allah dan juga maha hebat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Qadir, yang maha berkuasa, sehingga kesan maha kuasa Allah. Apa yang dicipta ni semua tanda kesan maha kuasa dia. Lalu apabila kita menyebut Alhamdulillah, ada kalanya kita menyebut bukan kerana kita nak menyebut, tapi kerana sebab munasabah lalu kita menyebut. Seperti mana contoh, kita kata orang ni orang baik ni, kita pun memujinya. Orang ni orang baik itu maknanya tanda memuji dia lah. Akan tetapi kita mula menyebut orang ini orang baik dengan niat untuk memujinya setelah kita kenal dia siapa. Kita tahu orang tu orang baik, lalu kita memujinya, itu orang baik. Ini maksudnya apa? Pujian yang keluar pada lidahnya tidak lain kerana sababah, sebab munasabah. Sebab munasabah. Ada seseorang, dia sebut saja ini orang baik, ini orang baik, ini orang baik kerana husnul zon. Apa maksud husnul zon? Dia sangka baik. Kalau dah masuk masjid, takkan dia nak kata ini orang bukan betul, ini orang jahat, cuma duduk masjid je. Tak, dia tak berani. Orang beriman tak akan berani kalau ada orang dalam masjid surau dia nak sebut ini orang jahat, dia orang jahat. Sebab Rasulullah bersabda, bersaksilah kamu orang yang pergi balik ke rumah Allah Ta'ala, dia seorang beriman. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Hanya sunyi orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masjid ke surau ke, besar ke kecil ke, dia orang beriman kepada Allah. Allah kata demikian. Mengapa? Agaknya kerana orang yang tidak beriman, hatinya itu gelap, keras, berat nak sampai ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dia sampai tempat lain sebab hati dia terbuka ke atas duniawi. Untuk ukhrawi tertutup buat dia. Selain daripada itu, seseorang memuji seseorang, tak kala mana dia memuji kita. Oh, dia pernah memuji kita, lalu kita jumpa, kita pun puji dia, membalasi pujian. Ini cerita ni, pujian ni kita kena bagi contoh antara kita dengan kita, makhluk dengan makhluk.
Dia memuji kita, kita pun memuji dia balik. Oh, awak baguslah, banyak orang puji awak. Tak, awak pun banyak orang puji ni. Satu kampung dah puji awak ni. Dermawan. Jadi apa maksud memuji antara satu sama lain? Sebab dia telah mendapat pujian lalu membalasi dengan pujian juga. Dan kata ulama-ulama, ada seseorang yang mana dia memuji kerana satu nikmat. Satu nikmat. Contoh seperti mana kalau sekiranya dia memuji atas satu nikmat. Kalau diberi contohnya di sudut nama Arab, bahasa Arab disebut fulanun karimun. Dia itu, laki-laki itu bagus. Karimun ni menunjukkan bahawa akhlak dia baik, dia baiklah orangnya, karimun. Tapi dia menyebut di sini adalah kerana rasanya satu nikmat apabila menyebut orang itu demikian keadaannya. Seperti mana Rasulullah SAW seorang yang mulia, Rasulullah Al-Karim yang mulia. Ada seseorang menyebut Rasulullah sebagai yang mulia kerana mengikut orang menyebutnya, ustaz menyebutnya. Tapi bila ditanya apa maksud Rasulul Karim, Sayyidina Ustaz itu selalu sebut saya ikut ya, maka tidak sampai pujiannya kepada Rasulullah SAW. Seseorang yang benar-benar menyebut Rasulullah sebagai Rasul yang mulia adalah apabila dia menyebutnya, tanda itu satu nikmat daripada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada kita seorang Nabi, seorang Rasul yang mulia, membimbing kita kepada kemuliaan. Lalu kita menyebut Rasulul Karim dan yang nikmat, maka ini pujiannya sah sebagai seorang beriman yang memuji. Itu pada kaedahnya. Jadi apabila kita mengetahui bahawasanya hanya sebutan Alhamdulillah ataupun kita memuji antara satu sama lain, ada sah, ada juga tidak sah. Itu yang perlu kita ketahui. Seperti mana juga iman, ada yang sah, ada juga tidak sah. Solat kalau dilihat pada rukun qauli fi'li sah, tetapi tidak pada hakikat. Hakikatnya tidak sah kalau sekiranya imannya itu tidak sah juga. Iman tak sah, solat dah 1000 tahun sekalipun tak sah solatnya, walaupun betul dilihat qauli fi'li dia betul dan sah. Sebab dipandang pada iman dulu, bagi iman sah. Lalu apabila kita mempelajari lagi tentang alhamdu saja, alhamdu segala pujian. Lalu kata ulama, kita kena tahu ada 5 rukun dalam kalimah alhamdu. Yang pertama hamid. Hamid adalah orang yang memuji itu. Macam kita alhamdulillah. Siapa hamid di sini? Kita lah yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang dipuji, mahmud. Mahmud. Lalu kita menyebut alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Lalu Allah di pihak yang menerima pujian, mahmud. Kerana kita sebut Nabiul Mahmud, Nabiul Hamid. Disebabkan Rasulullah juga memuji, Rasulullah juga mendapat pujian. Yang ketiga adalah disebut sebagai Mahmud bin. Apa maksudnya di sini? Yaknilah adanya rahsia ataupun inti dalam lafaz pujian alhamdu kat situ. Apa maksud di sini? Tambahan seseorang yang mana dikatakan mahmud, maknanya seseorang yang dipuji. Yang dipuji itu mesti ada sesuatu menyebabkan dia dipuji. Selalunya orang memuji sesuatu yang bagus-bagus. Kalau tidak bagus, orang tak puji lah.
Macam kat sekolah dulu, cikgu dia puji budak-budak cemerlang je. Budak-budak yang fail, yang gagal, mana dia puji je. Sama kita jadi guru pun begitu. Kita memuji, bagus Ahmad, bagus Roslan ni dapat A. Lepas tu ada kawan-kawan yang E, merah-merah, diam je cikgu tu. Jadi kita memuji ni mesti ada sebab sesuatu. Itu rukun dalam alhamdulillah. Yang keempat disebut sebagai mahmudun alaih, yakni maksudnya adalah mendorong, membangkitkan sehingga mau tak mau kita nak memuji. Dan yang kelima adalah sirahnya, iaitu lafaz pujian. Nak sebut apa kat dia? Kalau untuk Allah alhamdulillah, tapi kalau untuk makhluk dia tak boleh jadi alhamdu, dia tak boleh jadi alhamdu Ahmad, alhamdu Hamid, alhamdu Muhammad, dia tak jadi. Tapi kita diizinkan oleh Allah untuk memuji. Allah perintah kita memuji Nabi, kerana Allah juga memuji Nabi. Sebab masuk memuji termasuk selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Selawat itu sangat luas, maksudnya sampai 70 maksud. Antaranya adalah Allah memuji, Allah mengangkat derajat, Allah memberi kehebatan, Allah memberi kemuliaan. Itu semua termasuk selawat untuk Rasulullah. Malaikat juga membacanya. Hanya beza Allah selawat dengan malaikat. Selawat adalah selawatnya para malaikat tidak memberi kesan pada Nabi, tetapi memberi kesan pada mereka. Macam kita sendiri selawatan Nabi tak memberi kesan pada Nabi, memberi kesan pada kita. Tapi Allah berselawatan Nabi, memberi kesan pada Nabi. Ini dia sudah akidah. Mengapa? Dia sudah akidah mengajar kita apa-apa yang telah memberi kesan pada Allah, kita tak boleh nak sama kita juga dapat beri kesan. Dah menyamakan Allah dengan kita, kita dapat beri kesan seperti mana Allah juga beri kesan. Padahal kita tidak boleh memamithalaiti, maknanya menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala lil hawadis dengan sesuatu yang makhluk ni. Yang memberi kesan tidak Allah, bukan kita. Lalu apabila kita memuji seseorang, kata ulama, pujian tidak memberi kesan, hanya saja sebagai majas kiasan. Majas kiasan. Kalau sekiranya pujian kita pada seseorang menjadi kesan, ada kesan, oi, seronok hidup sebenarnya. Bagaimana contohnya? Memujinya sebab dia kaya, puji lagi, makin kaya dia. Kesan pujian untuk dia kaya. Kalau miskin, memberi kesan makin miskin, makin miskin. Sebab kita nampak kesan. Oleh kerana itu makhluk tak boleh nak bagi kesan walaupun satu zarah sekalipun. Orang Melayu selalu sebut lidah masin, cakap jadi. Tu yang kata kalau sekali cakap jadi, seronok lah hidup kita. Pak Mat dikatakan lidah masin bila cakap jadi. Dia kata petang ni hujan turun. Lepas tu dia kata apa? Besok kemarau lah. Lepas tu kemarau lah. Makna mula musim kemarau. Betul kemarau. Kalau saya jumpa Pak Mat tu seronok hidup. Pak Mat bagi tahu, cakap kat saya, kau nanti jadi kaya. Esok dah kaya. Dah lidah masin. Gitu. Pak Mat, saya ni tua sangat dah. Pak Mat cakap kat saya, besok pun jadi muda. Gitu. Ataupun besok dapat bini muda. Gitu. Dapat sungguh. Jadi adakah memberi kesan? Tidak ada. Bahkan kalau kita mendalami akidah Islam, api tak memberi kesan apa-apa. Yang memberi kesan Allah. Akal menerima adat. Adat maksudnya panas pada api diterima pada akal. Tetapi kesan pada api tidak boleh diterima. Kesannya milik Allah. Pada adat Allah cipta api sifat panas, tapi memberi kesan Allah punya. Sebab api itu sendiri makhluk mustahil dapat beri kesan.
Lalu Allah cerita kat kita dalam Quran, manusia beranggapan api membakar, api membakar, api membakar, api panas, api panas. Lalu Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi Allah atas iradah kehendak dia. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Lalu Allah bagi tahu kepada api, wahai api, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kau jadi sejuk, selamat atas Ibrahim. Api itu besar, satu wilayah punya api, satu daerah. Membakar Ibrahim atau tidak? Tidak. Maknanya api tidak memberi kesan pada makhluk. Lalu kesannya adalah pada Allah. Allah Subhanahu wa taala itu pada kesan iradahnya menyebabkan berubah api yang panas menjadi sejuk. Oleh kerana itu, jangan kita beranggapan apa saja benda dalam dunia memberi kesan. Seperti mana hidayah sekalipun, Nabi SAW diperintah oleh Allah, ya Muhammad, engkau yang menyampaikan tabligh, sampaikan. Hadza balagh, ini adalah apa yang aku sampaikan. Allah perintahku. Akan tapi Allah kata, ya Muhammad, engkau hanya menyampaikan, tapi yang sampaikan hidayah itu aku. Itu bukan kerjamu ya Muhammad. Kerana apa? Rasulullah tidak ada qudrah, tak ada iradah. Itu sifat yang wajib pada Allah, bukan sifat wajib atau Rasulullah. Makna Rasulullah mengajar kita, dirinya tidak dapat memberi kesan sehingga dengannya memberi hidayah. Kalau orang masuk Islam pun daripada hidayah Allah, bukan hidayah Rasulullah. Tapi masuk Islam kerana dakwah Rasulullah, melalui Rasulullah. Lalu untuk kita mengetahui lagi kalimat alhamdu yang kita baca, kalimat tu yang perlu kita ketahui, ada 4 bahagian apabila kita menyebut alhamdu. Yang pertama adalah pujian secara qadim bagi yang qadim. Qadim bagi yang qadim. Allah bersifat qadim. Allah wujud Kitab tu lah qadim. Qadim kepada qadim, maksudnya Allah kepada diri dia balik, daripada Allah kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji atas zat dia yang qadim. Dia memuji atas zatnya sendiri. Adakah Allah Subhanahu wa taala memuji atas zatnya sendiri? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dekat Lauhul Mahfuz. Itu yang kedua ada. Yang pertama bismillahirrahmanirrahim, kata Imam As-Suyuti. Lalu soalannya, itu bismillah alhamdulillah itu kalam Allah. Cuma Allah menyebutnya dengan satu kalam, bukan suara, bukan huruf, bukan bahasa. Itu milik kalam zat, kalam dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kalam lafzi sehingga membaca alhamdulillahirabbil alamin. Adakah Allah memuji atas zatnya? Iya, zatnya yang qadim memuji atas zatnya kembali yang qadim. Dia yang qadim memuji zatnya yang qadim. La usi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Rasulullah mengakui, ya Allah, tidak mampu bagiku untuk memujimu seperti mana engkau memuji atas zatmu sendiri. Siapa boleh tahu bagaimana Allah memuji atas zatnya tapi beriman Allah memuji zatnya sendiri. Yang kedua adalah pujian qadim bagi yang hadir ataupun hudus, yakni pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul, kepada Nabi, kepada para awliya, kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang bersih hati. Allah memuji mereka. Allah memuji mereka, maknanya pujian qadim itu Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang hudus ataupun baiz ataupun hadir baharu, makhluk. Tapi Allah tak memuji semua, dia puji kepada yang saya sebutkan tadi sahaja.
Yang ketiga adalah pujian yang Allah, pujian yang disifati dengan yang hudus ataupun hadis bagi yang qadim, iaitulah pujian kita yang ini makhluk kepada Allah. Kita ini hadis baru memuji Allah yang qadim. Itu. Yang keempat adalah pujian yang hadis bagi yang hadis, yang inilah kita memuji antara satu sama lain. Makhluk memuji makhluk. Inilah maksudnya kata ulama ada 4 bahagian ta'rif pada alhamdu. Apabila kita dah belajar ini, kita akan mengetahui sewaktu kita baca alhamdu, hati kita ni ta'alluq kepada siapa? Kepada dia ke Allah Ta'ala? Kita memuji seseorang, tapi hati kita ni memuji Allah ataupun terus memuji dia? Kadang-kadang kita memuji atas benda-benda. Oh, rumahnya cantik, besar, suruhnya cantik. Oh, masjidnya kubah dia tak tahu berapa juta kat kubah macam ni. Kubah keluar aircon. Kubah keluar aircon pun nak puji-puji. Itu dekat negara sana, kubah keluar duit, jatuh duit. Kita di sini sedia tabung untuk sedekah. Itu dekat corona itu tabungnya untuk orang ambil duit daripada situ. Siapa mari dapat masjid sedekah ke orang yang datang. Lalu di inilah maksudnya apabila kita dah mengetahui pujian yang asliyah, hakiki adalah pujiannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hakiki. Pujian kita kepada Allah tidak akan sah sehingga memahami yang kita puji bersifat qadim dulu. Sebab nak kita ketahui, seperti mana saya pun dulu-dulu pun pernah juga tahu, kita pun belajar agama, tetapi apabila kita melihat ada saja orang beranggapan Allah pernah tidak ada lalu dia ada, itu kesalahan sudah akidah. Macam mana Allah boleh ada? Soalan itu pun bersalahan dia sudah akidah. Macam mana Allah boleh ada? Kan dah bagi tahu dia tu bersifat qadim, sedia ada lagi azali, tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Bagaimana boleh tiba-tiba nak tanya macam mana dia boleh ada? Jadi kalau dia hidup sampai tua macam tu tertanya-tanya bagaimana Allah boleh ada? Iman dia belum sah lagi. Solatnya tak diterima, puasa dia tak diterima. Hanya baru satu sifat wajib saja yang dia belum tahu. Apatah lagi kalau sekiranya dia menjelma ke Allah Subhanahu wa taala satu jelmaan, bagi dia tidak mustahil. Allah Subhanahu wa taala itu kan berkuasa. Dia berkuasa untuk jelma diri dia jadi orang ke, jadi angin ke. Itu juga iman yang tidak sah tu. Orang yang berbicara tu orang yang tak tinggal solat. Solat ni di masjid surau. Mengapa agak terjadi demikian? Sebab dia tak kembali balik pada yang saya sebut tadi, 50 sifat yang saya sebut. Apa jawabnya? Apa katanya? Allah kan maha berkuasa. Kalau dia nak ubah diri dia daripada atas turun bawah, bawah turun ni atas, duduk ke atas, dia nak ubah diri dia jadi orang tanpa kita kenal, sebab dia menjelma jadi orang. Kita nak buat macam mana? Iman dia tidak sah. Disebabkan Allah Subhanahu wa taala pada salah satu sifat mustahil bagi Allah, mustahil dia akan berlembaga tukar diri, zat berubah, zat berubah-ubah, bahkan tidak bertempat-tempat, berjuzuk-juzuk. Sama juga seperti mana Allah berkehendak, tapi dia lupa kehendak dia. Dia cipta, tapi dia lupa ciptaannya. Itu sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau qudrah, sifat wajib. Mustahil yang tadi itu termasuk sifat iradah.
Lalu di sini apabila kita dah memahami rukun tentang alhamdu, mengapa kita menyebut alhamdu lalu dimasukkan lillah, tidak lain kita kena kembali kita sebut lillah adalah yang wujud yang qadim tadi. Mengapa agaknya ini perlu diperhalusi? Apabila kita menyebut alhamdulillah, kadang-kadang kita sebut di lidah, tapi kita memandangnya makhluk. Kita pun tengok alhamdulillah syiar lagi dah rumah aku. Dia tengoknya rumah. Dok dalam hati dia tak adanya Allah wujud qidam baqa tu. Itu yang kita belajar tu yang saya sebut tadi, agar sahnya alhamdulillah kita tu. Jadi kalau sekian di lidahnya alhamdulillah, tapi dok dalam hatinya rumahnya ini tidak sah alhamdulillah. Lillah itu kembali balik pada wujud qidam baqa tadi. Kembali balik pada asyhadu an la ilaha illallah. Itulah kaedah yang perlu kita ketahui. Jangan sampai kita alhamdulillah ambil duit kira, alhamdulillah ambil duit kira. Yang kita nampak tu duit itu satu nikmat, tapi kita tak nampak Allah yang memberi nikmat. Tidak sah alhamdulillah kita. Nabi mengajar kita lepas makan bacalah alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nabi mengajar kita tidak lain, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. Nabi membawa hati kita, akal kita, rasa kita, perasaan kita kepada Allah yang qadim tadi. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi makan, telah memberi minum. Tapi makan minum tak perlu nampak dalam hati. Yang perlu kita nampak, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kasih beri kita makan minum. Jangan nampak makan minum kita dia dah masuk perut. Nampak apa? Allah yang wujud yang qadim tadi. Barulah sah alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. Mengapa agaknya? Sebab kita kena tahu orang ke berzikrullah, menyebutnya, memandang fadilatnya, tapi kosong tanpa pahala. Kosong tidak ada pahala. Seperti mana orang solat sunat, tak tahu berapa puluh rakaat dia buat sehari semalam, tapi tak ada pahala juga. Disebabkan apa? Solatnya tak kembali balik pada sifat Allah tadi. Seperti mana kata Imam Al-Ghazali, orang tu solat banyak macam tak pernah tinggal. Malam boleh solat sepanjang malam, tetapi dia rasa tertarik dengan solatnya, seronok dengan solatnya disebabkan dia dapat membayangkan Allah. Tu dia rasa seronok. Kata Imam Al-Ghazali, barang siapa solat sambil membayangkan sesuatu lalu dikaitkan dengan Allah, maknanya dikaitkan Allah wujud qidam baqa tu dah. Tapi dia membayangkan, maka dia telah menyembah berhala. Dia tidak pernah menyembah Allah. Sedangkan salah satu sifat wajib bagi Allah mukhalafatul hawadi, bersalah daripada yang baru. Bayang tu baru, bentuk tu baru. Lalu bagaimana kita solat sambil membayangkan Allah? Adakah layak kita nak membayangkan Allah Subhanahu wa taala? Itu solat nak membayangkan diri kita pun diharamkan. Itu pasal ulama, sebagai ulama kata solat sambil kita tengok depan tu ada cermin, tengok balik muka kita makruh. Allahu akbar, tengok muka kita, ini aku lah, tak boleh. Sehingga dikhawatirkan yang bila kita berdiri, kita rukuk, kita sujud, kita nampak diri kita dalam, lalu kita sujud diri kita kepada. Itu ulama kata jangan solat macam tu. Tutuplah dengan kain. Ada surau tu satu dia solat nampak semua tutup. Jadi perkara ni yang saya sebut ini tidak lain, ini perkara asas ijmali, ringkas, mudah. Dan yang saya sebut ni, kalau nak tahu kat mana rujukannya, rujukannya adalah sekolah kafah darjah 1 sampai darjah 6. Yang saya sebut tadi itu baqa wujud. Tak, yang saya ambil ini darjah 1 sampai darjah 6. Jangan beranggap, oi, Ustaz Syamsul luar biasa. Oi, tak, ini sekolah kafah. Tapi kita rasa, ini Ustaz Syamsul cerita bab tinggi ni. Maknanya menunjukkan muhasabah diri kita, macam mana aku boleh tak tahu yang ni.
Macam mana boleh tak tahu? Tapi kita kena tahu, mungkin kita dah belajar tu semua macam anak cucu belajar. Sampai dia dewasa kita tanya, apa dalilnya sifat baqa? Kan dulu kau dah belajar, mumtaz lagi. Alamak, Tok dah lama tinggal lah Tok. Habis, jadi Tok juga. Ikut Atuk juga dah lupa lah. Atuk dah lupa tu tanya kau. Itu yang baiknya jadi guru, ulang balik apa dia belajar kecil-kecil. Dia dah belajar, lepas tu jadi guru, ustaz ke ustazah, ajar balik sifat tu. Ingat balik. Kita pernah belajar, study balik, ulang kaji balik, ingat balik. Ilmu asas saja. Tapi ilmu asas ni lah rupanya ulama kata sah solat, tak sah ini juga. Maknanya jawatan agama ni didik anak-anak kita ni, cucu kita, betul dah tu. Betul dah tu. Ilmu ni akan diguna pakai sampai dia mati. Betul dah. Itu bahasa mana saja anak cucu kita pergi, ilmu ni jangan bagi dia tinggal lupa. Sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil harus bagi Rasul, cerita malaikat akhirat semua, jangan sampai bagi dia lupa. Kalau tanya dia boleh jawab, walaupun ijmali, asal dan ringkas. Mengapa agaknya? Sebab bila boleh jawab, bila dia faham, solat dia insyaAllah sah, imannya sah. Cuba test tengok, mat, kau solat, kau nampak Allah? Tak nampak. Mana boleh nampak? Dia duduk atas sana, jauh. Hai. Boleh jawab pula, Allah berduduk tinggal di atas langit sana, duduk jauh sana. Planet Zuhal pun tak nampak pakcik, sebab jauh. Apatah lagi Allah, lagi jauh pada planet tu. Kalau begitulah akidahnya, solat dah 1000 tahun sampai mati pun tak sah solat dia. Ini baru satu contohnya. Macam mana juga ada orang yang akidah begitu. Anak-anak kecil boleh disedarkan, dididik balik. Ini dah tua, di hujung atas sana tu, hujung alam gitu. Itu yang kita kena doa. Tapak tangan pergi langit, sebab Allah kat langit dah gitu. Kalau begitu solat, jangan pandang ke arah kiblat. Kaabah tu tengok macam tu solat. Jadi di sini nampak macam kecil, remeh. Tak. Ini yang menentukan sah ataupun batalnya ataupun tidak sahnya iman seseorang. Wallahu ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.